3-4 hari. Bila balik, bos tanya dia balik apa? Kau dapat? Entah, tak tahu. Rupanya dia punya penceramah saya gelak. Itulah dia dapat, saya gelak. So Allah SWT dah setkan objektif khusus Ramadan. Apa dia perempuan semua? Ini soalan, bukan ceramah. Apa objektif Ramadan? Dah 86 tahun dah Ramadan dah. Apa? Ini kata-kata. This is so important tuan-tuan semua dalam agama. Perkara paling penting sebelum kita melakukan ibadah adalah kita tahu fundamental of ibadah. What is the purpose? Macam petang ni kita nak belajar tafsir kan. Apa purpose kita belajar surah Waqiah? Kita ni saya cerita, tapi ni sebab orang cakap terkelis sikit kat Ramadan. Hari tu ialah masjid kita jemput saya berceramah Ramadan kan. Pasal dia berceramah kejap kan. So what is the purpose of Ramadan? Perempuan semua jawapan ni bukan daripada saya. Jawapan ni daripada Tuhan. Wahai orang beriman, kami wajibkan kamu berpuasa. Orang-orang dulu pun kami wajibkan. Bukan kamu seorang je. Rasul pun wajib. Walaupun dia orang paling kami sayang. Betul tak? Sebelum Rasulullah pun dia orang laki wajib berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pernah ada ayat tu? Dah sedia tu? Pandai pun dah pandai dah. Itulah dia objektif aku cakap bismillah dah. La'allakum tattaqun, itulah objektifnya. Dan itulah perkara yang kita hilang selama 11 bulan. Perempuan yang dimuliakan Allah SWT, kami wajibkan kamu berpuasa, kami masukkan kamu ke dalam camp yang namakan Ramadan. Dan selalu kita masuk khusus, memanglah kita akan buat benda yang kita tak suka. Betul tak perempuan semua? Dia suruh lari dan lopak lah, itu ini, stay sampai pukul 1 pagi lah, buat aktiviti. Itu tak suka pun, betul tak? Sama macam Ramadan. Kita suka tak puasa? Kalau kita suka, dah setahun dah kita puasa. Betul tak perempuan semua? Tak adalah nak angguk puasa kerana suka dia, tipu. Kita memang tak suka puasa. Sebab benda yang kita suka, kita akan buat tanpa orang suruh. Itu kefahaman suka. Betul tak perempuan semua? So sebenarnya kita tak adalah suka sangat nak orang cakap berpuasa tahan lapar. Tapi Allah paksa. Kenapa Allah paksa? Sebab Allah SWT kata, this is one of the module, kata Allah SWT, yang help kamu untuk dapatkan satu bentuk consciousness. Wah, dia kata tidak English ni. Yang pertama kesedaran kan? Kesedaran yang kita sebut sebagai takwa. Kata Tuhan, benda ni dah lama hilang. Sebab kalau benda ni ada 11 bulan ni, kamu jadi malaikat dah. Sekarang ni punya perangai kamu dah lebih kurang setan. Tuhan takut. Ya, ini saya tak kata orang sini, tapi kita kata global lebih kurang umum kita kata. So Tuhan kata nak install balik perkara yang paling penting. Kalau masa kerja kita sebut productivity, betul tak perempuan semua? And skill, itu kalau kerja. Tapi yang kat sini Allah SWT nak install takwa. 30 hari Allah install perkara tu. Perempuan dapat tak buah dia? Saya pun nak angguk takut. Perempuan jangan risau. Saya pun takut nak angguk. Sebabnya Allah SWT kata, saya nak tengok kamu tu dapat ke tidak buah takwa. Masa khusus ke lepas khusus? Yes, lepas khusus. So Allah SWT cakap, kalau masa bulan Ramadan kamu beria puasa, kamu beria solat. Solat apa malam nak lupa nama lah. Solat tarawih kan? Kamu beria baca Quran. Benda tu Allah SWT amis atau tidak? Tak amis. Sebab kursus. Betul tak? Kan kursus kita kena banyak buat latihan. Betul tak? So kalau kita ikut dapat follow benda tu standard ke luar biasa? Benda biasa. Sebab kita dapat kursus kan? Betul tak perempuan semua? Kita kena faham perkara ni perempuan. And then baru kita nampak kenapa kita beribadah. So benda tu biasa. Sebab Allah nak melatih. Kan kalau tentera masuk kawat, dia kawat jauh-jauh, dia perang, dia terror masa dulu. Sebab memang dia kena skor pun. Kalau dia tak skor lagi tu, betul tak perempuan semua? So itu yang berlaku masa bulan Ramadan. Kita banyak berpuasa, memang kita wajib berpuasa, kita banyak baca Quran, kita banyak solat tarawih. Kalau itu yang kita lakukan pada bulan Ramadan, Allah SWT akan berikan jalan for sure. Tetapi benda tu Allah SWT tak emis pun. Sebab ia berlaku dalam keadaan conditionnya apa? Khusus. Kan masa
kursus dia ada bagi hadiah. Betul tak perempuan semua? So Allah SWT pun cakap, kalau Ramadan kamu berjaya menjalani Ramadan iman dan wahtisaban, kata Nabi, apa yang Allah bagi hadiah dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah padam semua dosa. Tapi standardlah khusus dia akan bagilah hadiah. So kalau kita dapat buat perkara tersebut, Allah SWT tak emis. Tapi Allah tak emis. Tapi Allah SWT nak hargai kita masa kursus bagus. Sebab ada ramai orang masa kursus pun tak bagus. Betul tak? Ramai orang yang datang kursus pun tidur. Betul tak? Ya, sama juga. Ramai orang bulan Ramadan pun tak nak baca Quran lagi. Betul tak? Ya, sama. Ya saya. Nanti kamu dah masuk ya. Okey. Iklan. Minta maaf perempuan semua, saya terpaksa bawa ya, ni Ashraf Junior. Bukan sengaja saya bawa. Saya punya pipi, saya bagi cuti sebulan bagi Indonesia. Sampai sekarang tak bagi lagi. Ya, dia nak buat, sangka baik je lah, dia nak tambah lagi, dia punya cuti kan. Itu je lah. Jadi saya terpaksa dah jadi mate sekarang ya. Minta maaf ya perempuan semua. Baik, kat mana tadi khusus ya. Okey, so kalau kita skor pada waktu khusus, Allah SWT sebenarnya anggap perkara itu normal. Sebab Allah SWT nak tengok lepas kursus. Maknanya kalau kita hantar, majikan hantar kita ke kursus, yang majikan nak tengok bukan markah masa kursus, betul tak? Yang majikan nak tengok ni masa depan air ni, you punya kerja ada better performance or not. So perempuan semua, ujian pertama yang Allah SWT nak tengok selepas Ramadan, apa ujian dia? Apa ujian dia? Puasa 6. Betul tak? Kalau 30 hari you accident, 6 hari pun tak boleh buat. Tak faham. Betul tak? Maknanya accident tidak masa kursus. Tak, dia yok ya. Betul tak? Yok ya. Nak skor markah tinggi ya, nanti kan sedang kan kita ni ada report card, nanti kan tunjuk dekat kita punya bos kan. So biarlah markah tinggi, kan kita semua markah tinggi. Bila balik dah markah rendah balik. Tak sampai sebulan Tuhan cakap takwa dah hilang. Satu lagi soalan last. Ini minta maaf perempuan semua, yang ni bukan bulan Ramadan dia cerita, tapi kita cerita sikit sebab perkara ni akan kita gunakan anytime. Dan kita perlu cari perkara ni. Nak tanya, kan kita sekarang ni bila puasa nak cari takwa, betul tak perempuan semua? Dekat macam mana Allah SWT install takwa masa Ramadan? Tak nak tak ada keluar. Mana rakam, mana betul kan? Minta tu anti pandai. Tak anti ya? Betul tu? Ramai ada cucu kan? Mana cucu lagi ada sikit kan? Dah tak boleh nak buka ulah kan? Dah masuk air. Baik, dekat mana takwa dia? Kita kembali semula. Baik, takwa, cara Allah SWT install takwa ketika bulan Ramadan melalui latihan puasa, cara dia macam ni. Kita kena faham dahulu apakah maksud takwa. Puan-puan semua, takwa apa maksud dia? Berserah kepada Allah lagi, takut kepada Allah lagi, buat kerana Allah lagi, macam-macam lagi dah ya? Tapi yang saya nak bagi maksud paling senang, boleh ya perempuan semua? Takwa ini ramai orang tak faham sebab mudah je, dia bukan bahasa Melayu. Dia dah jadi bahasa Melayu, tapi kita tak faham lagi. Dia dah masuk dalam bahasa Melayu, tapi kita tak faham. Maksud tak? Kalau saya cakap tudung, faham tak? Tu sama, tudung lah kan tak? Cakap takwa, macam-macam lah jawapan tadi kan tak? Takwa, dia punya maksud mudah je perempuan semua. Maksud takwa adalah diambil dari perkataan waqayati wiqayah. Ya, takwa bukan takut ya. Takwa ni diambil root word dia. That's why kalau perempuan perasan bila saya mengajar tafsir, saya gemar kita gali sampai root word. Betul tak? Dari situ kita akan dapat maksud paling tepat. Waqayati wiqayah ya. Waqa ni maksudnya kalau kambing, kan kambing kalau kita lepaskan dia boleh lari banyak tempat kan. Kita letak dia punya apa nama itu? Kandang ya, bukan kandang. Inilah benda yang keliling, apa nama itu? Pagar, yes.
Maksudnya waqa yaqini, maksudnya kita berada dekat tengah-tengah, lepas tu kita letak apa? Pagar di sekeliling kita. Kalau kita sebut wiqayatul insan, maksudnya perlindungan seseorang insan daripada gangguan syaitan. Maknanya bila kita baca surah, contohnya kita baca ayatul kursi sebelum nak keluar, datang ke sini kita baca ayat kursi, kita dapat rasa tak yang kita ni macam ada something power tengah defend kita, betul tak? Inilah yang disebut sebagai takwa, wiqayah. So perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, takwa dia sebenarnya kesedaran dalam hati yang kita ada something, ada power yang tengah defend kita, tapi bukan defend daripada setan, defend kita daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Dan menurut Tuhan, perkara ni perlahan-lahan mulai hilang daripada manusia. Bukan bermaksud bila dia hilang, ni sebagai contoh kepada kita ya perempuan semua, bukan bermaksud bila saya kata perkara ni bila hilang, perempuan minum arak, lepas tu orang cakap berzina, berjudi, dah. Kita ni orang baik, kita tak buat benda tu. Tapi dekat bahagian kita ni, apa yang hilang perempuan semua? Hilangnya kesedaran nak rajin baca Quran, itu yang hilang. Hilangnya kesedaran nak rajin sembahyang malam, itu yang hilang. Hilangnya kesedaran nak rajin bersedekah. Sebab tahap kita ni dah baik, tapi baik kita tu macam tu je lah. Nak buat lebih tu kadang-kadang kita tak beria sangat. Itu bukan jahat sangat, tapi itulah bermaksud kata Tuhan, takwa pun dah hilang dekat tahap kita. Begitu cara hilang dia. Ya, so Allah SWT nak install. So macam mana Allah install melalui puasa? So takwa tadi saya kata apa? Kesedaran bahawa Allah SWT ada memperhatikan kita. Itu maksud dia. Dan kesedaran inilah yang hilang. Sebab kalau kita tahu Allah SWT sedang melihat kita, saya yakin perempuan semua hari ini ramai, tak cukup dewan. Betul tak perempuan semua? Semua orang datang ya. Maka takwa itu hilang, Allah install dengan satu exercise yang sangat simple, namanya puasa. Iaitu kesedaran, iaitu kita tak makan dan juga tak minum. Dekat mana takwa? Masa puasa. Mudah ya perempuan semua. Ni takwa. Kalau kita imsak sebelum kita buat apa tu, yang kita makan sebelum sahur, ada ukur atau betul saat kan, nampak pun banyak dah hilang kan. Baik, masa kita sahur, let's say lah subuh masuk pukul 5.45, kita bangun pukul 5.35, dah lambat. Ini memang dah lambat punya kes. Lepas tu kita masak yang paling simple, kita buat roti ke apa, 5.40. Tengah punya roti tu perempuan semua, tengah ambil air macam ni, tiba-tiba dah orang azan. Dah tanya lah, dah orang azan. Nak minum tak? Nak minum tak kan? Kenapa tak minum? Batal puasa kan? Itulah takwa. Itulah takwa. Kesedaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menilai kita. Air yang sikit pun tak nak minum. Bukan kosong pula perempuan semua. Kan ada hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kegembiraan orang yang berpuasa dalam masa buka puasa kan. Allah gembira, kita pun gembira. Kenapa Allah gembira? Sebab dia gembira tengok kita ni sangat kuat takwa. Maghrib masuk 7.27, 7.26 kita buat apa? Ready dah. 7.26 dah macam ni. Betul tak? Tak buka lagi. 7.26 35 saat. Macam mana? Macam ni. Betul tak? 7.26 45 macam mana? Dah coba kempuan cakap tadi. Macam ni. Tapi dia minum dah. Walaupun 10 saat, betul tak? Perasan tak masa awal Ramadan dulu kita set jam kita? Perasan tak? Kan ini ikut RTM paling betul. Kita tak nak sebab langgar, betul tak? Perempuan semua inilah takwa. Kita tahu walaupun 1 second benda tu count oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Every second count by Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu yang kita nak bawa perempuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, perkara pertama yang Tuhan nak tengok ialah kita puasa 6. Saya harapkan perempuan semua ya, kita cuba amalkan puasa 6 kita. Saya alhamdulillah baru habis. Banyak kali gagal juga kan, tengah sampai tengah hari kawan call makan dah habis ya. Alhamdulillah lah dah habis.
kan, dah habis 6 hari puasa. Dan saya juga harapkan kita teruskan semayang-semayang malam itu. Ya, dulu kita semayang tarawih kan, kita buat juga semayang sunat. Kita teruskan baca Quran dengan bulan Ramadan dia pulut, bulan sekarang pun kita pulut. Kalau bulan Ramadan tu terlalu bersemangat sampai dapat khatam satu Al-Quran kan. Bulan ni pun cuba khatam, tapi saya cadangkan cuba buat perkara khatam lain. Khatam baca makna Al-Quran ni yang tak ramai orang buat. Ya, hari tu ada anak murid saya, dia call kita, dia cakap saya dah khatam Ustaz, buat khatam Ramadan, masa tu baru 13 ke 14 Ramadan, memang rajin makcik ni baca Quran. So dia kata nak baca lagi sekali ke? Saya kata baca lagi sekali, tapi kali ni jangan baca yang Arab dia, cuba baca terjemahan. Sebab kita ni dah banyak kali sangat baca Arab, tapi lepas tu tak faham-faham kan? Cuba baca terjemahan. Sekejap kawan ya, sekejap. Okey. Jom kita sambung balik surah Al-Waqiah. Hari ini kita sambung ayat 57. Betul kan saya kalau saya salah? Betul ya Puan? Betul, alhamdulillah. Jom kita recall balik surah Al-Waqiah, sebab kita biasalah kan kita punya ceramah surah Waqiah ni setahun sekali. Dah lupa, betul tak ya? Surah Waqiah ni merupakan surah yang sangat beautiful. Kita selalu difahamkan bahawa surah ini merupakan surah kekayaan. Dan kita ni pula manusia kan, bila sebut kaya fikir apa? Duit. Betul tak? Sebut kaya fikir betul, sebut kaya fikir duit. Kata Allah SWT, pemikiran orang macam tu songsang. Kata Allah SWT, dia tak nampak yang dia already dah kaya. Ada banyak perkara yang paling penting kami bagi dia free, dan perkara ini yang mereka kurang hargai. Jadi Allah SWT nak luruskan kembali pemikiran kita. Apakah kekayaan kita paling utama puan-puan semua? Ya, apa? Ya. Kata Al-Quran, ya, nikmat yang paling besar. Bila kita sebut kaya ni maksudnya banyak nikmat. Betul tak puan-puan semua? Kalau kita buka buku-buku karangan ulama Arab, bila kita start baca buku, selalunya mereka akan mention perkara yang sama. Dan saya melihat mereka ini ada pola pemikiran pun sama, iaitu mereka nampak nikmat paling besar dan mereka nampak perkara paling utama. Ulama-ulama Arab bila mereka start karangan mereka akan start kata macam ni: Alhamdulillah bi'ni'mati iman wal Islam. Terima kasih ya Allah sebab Engkau choose kami untuk dapat iman, dapat Islam. Benda tu benda paling mahal yang kita ada ni sayang. Tak boleh. Dia paling mahal iman dan juga Islam. Kerana itu Allah SWT dalam surah Waqiah, bila surah ini disinonimkan dengan kaya itu membawa maksud Allah nak remind balik perkara yang paling mahal tapi you dah lupa. Allah SWT. Sebab itu awal surah Waqiah Allah SWT remind kita yang iman itu sangat berguna, sebab ia akan fully function. Ia akan benar-benar kita rasai nikmatnya ketika mana puan-puan yang dimuliakan Allah? Di sini ke ataupun hari kiamat? Hari kiamat. Masa tu kita akan nampak fungsi betul-betul iman, fungsi betul-betul pahala. Kerana itu awal surah Waqiah dimulai dengan Allah SWT kategorikan, nanti masa mula-mula hari kiamat kami akan divide you all kepada berapa kategori? 3 kategori. Alhamdulillah, ya, kita ingat lagi perkara tersebut. Yang pertamanya apa? Yang makan rendah. Shimal. Biasalah ashabu shimal ma ashabu shimal. Ini makan tak lulus. Maknanya belum masuk syurga neraka lagi. Malaikat nanti nak senangkan tapisan, dia bahagi 3 grup. So satu grup, kalau kita bangun ni nanti bawa semua, tiba-tiba kita nampak kita dekat grup tu. Ya Allah, tolonglah, na'udzubillah min zalik. Sebab dalam surah Waqiah dia dah cerita orang macam ni kami akan layan, memang layanan dia susah. Ya, layanan dia sangat susah. Yang dinamakan ashabus shimal, orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri.
Lepas tu ada satu lagi grup. Dia ni mungkin agak lulus, but orang cakap dia punya soal selidik examination dia quite tough lagi. But insya-Allah dia akan lulus. Namanya ashabul yamin. Betul tak? Kita harap kita kat situ perempuan semua. Walaupun kena soal siasat agak teruk, but last kali itu orang cakap peluang nak masuk syurga tu lebih besar. Dan the best yang kita sebut sebagai apa? Apa nama dia? Yes, wasabiqunas sabiqun, ya. Ulaikal muqarrabun. Oi, orang macam ni kalau masuk, kalau kita bangun dia, kita dah berada dekat berusuk, ya. Puan-puan dia menjaga Allah SWT, insya-Allah lah awak jaga, ya. Nak berjabat tangan dengan Rasulullah, kan? Nak main masak-masak dengan Siti Khadijah, itu tinggilah peluang dia. Itu maksudnya, ya. Kita pun harap kita berada dekat situ. Boleh ya, perempuan semua? So itu start surah Waqiah. Lepas tu kalau kita buka Al-Quran surah Waqiah ni ada berapa muka surat? 1, 2, 3, 4 muka surat. Yang tadi saya kata muka surat pertama. Buka muka surat kedua, Allah SWT describe apa yang akan kami bagi kepada orang-orang yang sedar fungsi iman ketika mereka hidup di dunia. Jadi Allah SWT minta kita imagine daripada kita hidup di dunia lagi. Kalaulah kita ini letakkan diri kita dekat bahagian sabiqun nasabiqun, apa kita dapat? Ashabul yamin, apa kita dapat? Ashabul shimal, apa kita dapat? Perkara ni perempuan yang dimuliakan Allah SWT, the power of imagination is so important untuk memotivasikan kita. Perasan tak kenapa kita kat sekolah bila guru-guru kita ataupun mak ayah kita nak memotivasikan kita masa kecil dahulu, dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang reward. Betul tak? Betul tak orang semua? Nanti kalau saya ingat di sejah 3, masa ni cerita saya lah, saya bagi contoh, bukan nak cerita diri saya sangat, nak bagi mudah faham. Masa tu sejah 3, saya dapat masa tu nombor 1 tak pernah, tapi nombor 1, 2, 3 tu selalu. Nombor 1 tak pernah lagi, saya ingat lagi, ya. Apa yang ayah saya buat, dia bawa saya pergi kedai jam. Lepas tu kita pun nampak ada satu jam, nama dia Seiko, saya ingat lagi. Itu jam memang sampai sekarang saya ingat, sebab jam idamanku. Harga dia punyalah mahal. Masa tu saya ingat lagi RM35. Kita jadi ke mahal lah, kan? Sekarang rasa 10 kita boleh beli. RM35 dengan liklap macam-macam lah, kan? Way best. So masa tu saya cakap, abah, Angah nak beli jam ni. Abah saya kata tak, dia tak nak beli. Dia kata, ya, kenapa tak nak beli? Angah kena dapat skor dulu. Dapatkan apa? Nombor 1. Sampai ke tengah malam saya ingat lagi jam tu. Bukan sampai tengah malam, dia 37 tahun saya ingat lagi jam tu. Ya, terngiang-ngiang tentang reward. Sama juga bila kita baca surah Waqiah, kita kena nampak syurga depan mata. Selagi kita tak nampak, selagi kita fahami Al-Quran just orang kata for the sake of understanding meaning, and then kita pun tulis apa kata ulama, bagi saya minta maaf ya perempuan semua, useless. Sebab dia tak bagi kita apa-apa motivasi pun. Tapi bila kita baca dan kita nampak, wow, bestnya syurga. That's why mungkin perempuan semua agak anggap bila saya bagi ceramah, saya ni agak exaggerate. Tahu exaggerate? Sebenarnya saya bukan exaggerate. Sebenarnya saya nak letakkan apa yang saya nampak di hadapan mata perempuan yang dimuliakan Allah SWT. Sebab once kita dah nampak yang kita sebut bila Allah SWT buka hijab, yauma yukshafu an saqin, kita ni ada banyak hijab perempuan semua. Kita dah tak nampak dah nikmat-nikmat ni, ya. So Allah SWT kita harap bila kita datang ke kelas seperti ini, pertama, doa pertama yang perlu kita harapkan adalah apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong buka hijab antara saya dengan Al-Quran, supaya saya bukan setakat nak understand, tetapi saya nak feel. Saya nak experience syurga. Saya nampak macam mana bestnya syurga. Sebab once saya dah nampak, saya tahu saya tak toleh ke belakang. Saya tahu dah. Macam saya dulu dah nampak jam tu berapa semua. Koi ya. Mak tak suruh belajar, saya belajar. Alhamdulillah dapat nombor 1. Ni bukan cerita poyo ni kan. Tapi nak cerita. Dapat nombor 1. Tapi masalah kita manusia, bila kita dah dapat hadiah, lepas tu performa kita out. Betul tak? Kan? Alhamdulillah dah jam 4 nombor 10. Kenapa tu? Kenapa? Kenapa? Sebab abah nak hijab lagi dah jam 4. Dia agak kita dapat lagi nombor 1. Tak. Kan?
Banyak-banyakkan jam. Banyak bermain, ya. Baik perempuan yang Allah SWT. Muka surat yang seterusnya Allah SWT perincikan mula-mula syurga untuk ashabul yamin. Kalau kita buka Al-Quran, betul tak? Lepas tu Allah SWT bagi tahu next level of syurga. So sekarang kita tahu, kita ingat syurga tu sama, ya tak? Kata Allah SWT, dia ada beza. Betul tak? Ya, dia ada beza layanan dia. Setiap tingkat tu berbeza-beza. Untuk orang yang sabiqun layanan dia. Lepas tu yang paling menakutkan yang kita belajar tahun lepas. Bukan tahun lepas, saya pun tak ingat dalam kelas kita tu sebenarnya, ya. Yang kita belajar adalah macam mana Allah SWT layan kalau orang masuk neraka. Kan kita ada belajar air dia panas itu, itu ini, saya macam tu saya takut, kan. Tetapi ayat tu puan-puan semua, cuba buka kejap Quran, ada kan Quran? Cuba buka ayat dia start dekat mana? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal, ayat 41 sampai ayat 56. Betul tak? Kan itu cerita tentang bagaimana Allah layan orang yang masuk neraka. Kenapa Allah cerita dalam keadaan gambaran grafik yang sangat-sangat intens? Betul tak? Kan kita minta bayang, kita nampak grafik dia yang intens. Why? Supaya kita takut. Baik, puan-puan dimuliakan Allah SWT. Saya nak tanya, daripada ayat 41 sampai ayat 56, mana satu ayat yang paling menakutkan untuk puan-puan yang dimuliakan Allah SWT? Sebut nombor ayat ni. Mana satu grafik dia yang terlalu intens? Ayat berapa tuan? 54 ada. Fasharibuna alaihi minal hamid. Ayat berapa ni? 54 kan? Fasharibuna alaihi minal hamid kan? Maknanya ayat tu sangat menakutkan kita. Betul tak? Minumlah kau dengan air yang panas ni. Ada lagi tak ayat lain? Yang lain? Famali'una minhal butun. Ayat 53, ya betul hajah, ya? Apa la'akiluna min syaratin min zakum. Buah zakum tu nanti kita makan, ingatkan konyang, rupanya hancur perut. So kita tengok, oh takut. Betul tak? Baik. Ada lagi ayat lain? Cuba tengok. 42. Mana 42? Fi samumi wahmim, ya? Betul ya? Samum apa maksud dia? Angin panas, betul tak? Hamim? Air melegak. Bayangkan gua masuk neraka, dah ada bagi macam tu, kan? Dengan angin yang pedih gitu, yang saya kata ada asap, kan? Sesak nafas. Bila sesak nafas, perasaan tak tekak kering. Masa tekak kering nak cari apa? Cari air. Malaikat air nak tu dibagi air. Kita bila dapat air, kita tahu ini minum kenyang. Ini soda. Yang tu air macam mana? Hamim. Hamim tu air apa maksud dia? Air melonggak, minumnya pun pecah perut. Ya Allah, takut ya. Baik kawan yang boleh Allah SWT, boleh tak saya share mana satu ayat yang paling menakutkan bagi saya? Boleh share, ya? Ni pendapat saya, bukan bermaksud bila saya bagi pendapat perempuan punya pendapat salah. Boleh, ya? Ni just sharing. Ayat yang paling saya takut dekat sini, yang terngiang-ngiang nak hidup, ayat 56. Cuba tengok. Apa ayat dia? Ayat 56. Hadza nuzuluhu yaumati. Apa maksud dia kawan-kawan semua? Inilah jenis-jenis azab untuk menyambut mereka. Ya. Hari kemalasan. Yelah, hari itu cerita neraka lah tu, kan? Ingat tak dulu saya ada beritahu apa maksud nuzul? Cuba tengok balik catatan. Itu terjemahan standard. Bila kita baca Al-Quran ni, terjemahan standard, orang cakap surface, betul tak? Tapi ada saya beritahu hari itu nuzul, maksud yang lebih tepat tentang nuzul. Cuba cek balik. Ada tak perempuan suka catat? Ke tak ada? Tak ada. Ya Rabbi ya Karim, tidur ni. Ya? Nuzul ni, kalau mungkin kita terlepas pandang, kan, never mind. Nuzul ni maksudnya macam ni.
Kalau kita masuk kapal terbang, ya, kalau kita ambil business class lah, saya rasa kapal terbang tak take off lagi, tunjuk lagi, ya. Selalu ada tak pramugari itu datang dia bagi kita samping? Ada tak? Dia bagi kita apa? Dia bagi kita air ataupun kacang, whatever ini, betul tak? Ya. Ataupun macam ni, bila kita pergi melawat raya ke rumah kawan-kawan kita, masa kita mula masuk rumah tu, kita borak-borak, dia bagi kat air ke kuih raya, ada tak? Ada kan? Dan perkara tu, adakah itu saja yang dia bagi? Ha? Tak. Kemudian dia bagi makan kambing, betul tak? Cuma kambing tengah masak kan, so dia kata makanlah kuih ini dulu, ya. Kita pun makan sampai habis satu tong, satu balang kan. Perempuan yang boleh kerana Allah SWT. Itulah maksud nuzul. Starter. Starter ini starter. Benda tak starter. Apa? Starter pack. Starter pack. Dia lah ambil starter pack lah senang kan. Starter kit, whatever. Maknanya azab yang Tuhan cakap tadi, yang pecah perut atau semua tu, benda tu dah paling dahsyat ke? Kalau kita dah berpeluh-peluh, dah takut, kata Allah SWT, lah, kenapa kau takut sangat? Benda tu starter. Kau kejap lagi kita go. Nampak tak perempuan semua? Tu sebab saya takut dengan ayat tu. Sebab saya takut dengan apa lagi azab-azab yang meal, yang lunch, you know, yang dinner. Kenapa? Sebab itu yang starter tu pun kita dah takut. Yang starter tu pun kita cakap Masya Allah, Astaghfirullah, Na'udzubillah min zalik. Apatah lagi dinner yang kita pun tak tahu macam mana nanti agaknya malaikat akan seksa kita. Na'udzubillah min zalik. That's why saya rasa bila saya baca Hazan Mazlum, saya beranjak betul, saya kata ingat benda ni dah paling intens. Rupanya benda tu baru start. Jauh sikit dia perempuan dia Allah SWT. Jom kita sambung ayat 57. Baik. Perempuan yang dimuliakan Allah SWT. Sekali lagi saya katakan bahawa Al-Quran ini sebenarnya, bila kita nak baca Quran, bila kita nak kaji Quran, jangan anggap Quran ni macam another. Masa kita kat universiti, kita selalu baca journal kan. Kalau baca journal kan dulu kan. Jangan anggap Quran ni macam journal. Kalau kita nampak Quran ni as a journal, nanti kita akan nampak segala pembelajaran kita just academic exercise, nothing yang kita dapat. Kita anggap sebenarnya bila baca surah Waqiah, kita sedang berurak dengan Allah SWT. Perasan tak yang Al-Quran ini kalam? Betul tak? Kalam ni apa? Kata-kata daripada Allah SWT. Dan bila kita sebut kalam, dia mesti ada respon. Macam tadi kita baca ayat tadi, kita dah ada respon. That's very good actually. Bila Allah SWT kata, I akan azab you, akan bagi minum panas whatever kan, kita pun dah berpuluh-puluh mula takut dan sebagainya. Perempuan yang dimuliakan Allah SWT, bila ada orang yang track kita, contohnya kita buat salah kecil je, ya, cuma hati-hati kami iklan ya. Okey, sambung iklan. Apabila kita berhadapan dengan somebody dan kita melakukan kesalahan, kemudian orang tersebut track kita dengan ancaman yang bagi kita sangat-sangat keruh, selalunya apa yang kita fikirkan perempuan semua? Kita akan fikir apa? Ini surah azab, ya? Jangan cakap ini surah azab. Kita akan fikir macam mana? Contohnya, kita kena tahan polis, tak pakai tanda pinang kaedah. Selalunya saman dia let's say lah 100. Saya pun tak tahu, tapi let's say 100. Tiba-tiba polis tu dia saman kita sampai 10,000. Apa yang kita fikirkan? Ini tak patut, tak aci. Yang betul kata ajar. Saya suka apa yang ajar share. Ini tak adil, ini tak aci. Saya buat kesalahan kecil, ya. Kenapa saya kena sampai 10,000? Saya bukan curi kereta orang, saya bukan ambil whatever 2.6 ringgit. Whatever lah. Ya, tak aci lah saya kena macam ni. Betul tak? Kita akan cakap macam tu.
Dan sekarang bila kita dengar azab yang intens tadi, sebenarnya kalau kita betul-betul berkomunikasi dengan Al-Quran, pasti kita akan terdetik soalan yang sama. Pasti. Sebab itu yang saya rasakan bila saya baca ayat ni. Ya Allah, kenapa kalau ayat hamba-Mu dengan azab macam ni? Azab teruk sangat. Padahal kami semayang subuh pukul 8. Ini bukan tak semayang pukul 8. Allah Rasulullah 2.6. Ini bukan banyak pun, 2.6 ringgit. Bukan banyak pun. Nampak tak? Kita rasa kita buat apa, dosa kita taklah banyak sangat kan. Tapi macam tuan-tuan minta maaf. Orang selama bila kita dengar tentang cerita neraka yang punya teruk, orang pernah fikir tak kenapa Allah SWT ni buat tempat yang begitu teruk macam ni. Padahal just nak menyiksa hamba-Nya yang orang cakap taklah jahat sangat. Kan kita ada perasaan kita ni tak jahat sangat. Betul tak perempuan semua? Ini jawapan dia. Jom kita tengok jawapan dia. This is very good. Ini jawapan dia. Kata Allah SWT, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Dan the problem you all, kata Allah SWT, why I geram sangat dengan you, sebenarnya bukan kesalahan you, bukan kesalahan yang kita buat. The biggest kesalahan yang paling besar yang kita lakukan adalah you ni tak hormat I. Itu kata Allah SWT, you ni tak iktiraf I. Itu maksud dia falawla tusaddiqun. Kenapa kamu tak membenarkan? Ini perkataan orang Arab. Bila kita masuk dalam bahasa Melayu, kita tak pernah pun menggunakan perkataan kenapa Hajah tak membenarkan saya. Tak pernah kan? That's why bila baca Quran kita tak faham apa maksud ayat tu, walaupun ada tafsir. Hari ini saya nak bagi tahu maksud sebenar. Sebab ini merupakan language orang Arab, perempuan semua. So maksud dia apa? Yang saya cakap tadi. Kenapa you tak iktiraf I? Kenapa you ni tak treat I as orang cakap Tuhan yang ciptakan you? Kenapa you tak bersyukur? Itu maksudnya. Sedangkan I yang cipta you. You agak senang ke I yang cipta you? Ya, perempuan minta maaf belajar tafsir baru sedap. Kita rasa macam tu sebab this orang cakap suara percakapan saya. Jadi saya gambarkan. Kata Allah SWT, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang cipta kami dulu, kamu dulu you are nothing. Lepas tu kita pun rasa Allah setakat cipta saya macamlah besar sangat, macamlah best sangat. Kita rasa macam tu. Betul tak? Allah SWT balas lagi. Allah SWT bagi jawapan. Afara'aytum ma tumnun. Cuba baca ayat seterusnya perempuan semua. Antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Cuba kamu tengok tumnun. Apa maksud tumnun? Tumnun apa maksud dia perempuan semua? Tumnun. Ya. Tumnun ni dia ambil daripada perkataan inna. Dia pusing. Dia jadi satu perkataan yang kita faham. Air mani. Mani tu, tumnun tu sama root word. Nampak tak? Air yang dipancarkan. Minta maaf yang ni kita bukan cerita kotor, tapi nak cerita tafsir ya. Minta maaf yang perempuan semua ya. Air mani. Afara'aytum ma tumnun. Baik perempuan yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah SWT ingatkan kita tentang asas penciptaan kita, iaitu air mani? Sebabnya kata Allah SWT, kamu rasa air mani itu ingat senang-senang macam tu ke kamu jadi? Tak. Sebab Allah SWT masa mula nak ciptakan kamu, maknanya contohnya kita letakkan diri saya. Nak Ashraf, masa mula-mula saya nak cipta kamu Ashraf, masa kamu itu mula dipancarkan itu, antum ta'ami afa'aitum ma tumnun, antum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Kamu rasa bila dah terpancar tu tiba-tiba jadi Ashraf? Tak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud antum tahlukunahu am nahnul khaliqun ya. Ajar semua. Kamu rasa kamu ni masa kamu jadi itu, kamu rasa benda tu easy? Kahwin dia lepas tu tu jadi? Tak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Sebabnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, cuba baca ayat 60. Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Ayat ini ada dua maksud. Ya, ada dua pandangan, sisi pandangan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi saya perempuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini sangat heavy sebenarnya. Dia punya meaning dia sangat deep sebenarnya.
Manusia merasa bahawa penciptaan mereka merupakan satu perkara yang orang kata sains punya cause and effect. Kita anggap macam ni. That's why kita rasa biasalah jadi manusia. Bila dapatlah jahillah. Kita sebagai contoh, kalau Allah SWT kata, masa kami cipta kamu Ashraf, nahnu qaddarna bainakumul maut. Qaddarna tu maksudnya kami meletakkan takdir. Maksudnya kami pilih secara very highly specific supaya kamu terjadi. Puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar sains. Kita tahu dalam satu pancaran air mani lelaki, perempuan over satu je, betul tak? Ni lelaki, ya. Satu pancaran air mani itu ada berjuta, kalau tak salah saya, apa nama dia tu? Sperm, yes, berjuta. Dan semuanya tu perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu akan berenang dia, dan selalunya yang sangkut dengan ovum tu banyak ke? Satu je. Datang berjuta, tapi yang akan sangkut, yang jadi Ashraf berapa? Satu. Dan kata Allah SWT lagi, kami dah pilih secara precise. Sebabnya macam ni, kalau nak sperm lain yang sangkut, yang lahir tu Ashraf ke orang lain? Orang lain. Betul tak? Ajar-ajar semua? Yes, orang lain yang akan lahir. Walaupun sperm sama, tak, orang lain yang lahir. Sebab setiap sperm sebenarnya hidupan yang berbeza. Tapi kami dah bagi nikmat first kat kami. Yang lain-lain tu tiba-tiba mati. Betul tak? Yang lain-lain tu tiba-tiba tersangkut. Yang lain-lain tu dah sampai dah kat ovum, tapi nak masuk tak lekat. Kan ada kalau kita tengok sains, betul tak? Tiba-tiba ada satu sperm yang sangatlah power. Kami bagi dia power tu. Kami yang bagi. Benang-benang berlimpah jadi. Itu satu hal. Ingat dah kahwin macam tu jadi ya ke baby? Tak juga. Sebab banyak yang kan ulama ada kata, bukan setakat ulama kata, doktor pun cakap macam tu dengan kita, selagi tak lahir, selagi itulah jangan fikir baby tu confirm ada, walaupun perut dah gerak, betul tak ada? Yes. Dan Allah SWT memberikan kita satu pengalaman dalam perut. Allah SWT sekali lagi menggunakan powernya yang disebut dalam ayat ni apa? Qadar. Macam mana bila makanan mak bagi kepada kita ikut tali perut yang nama apa? Bukan tali perut, tali pusat, ya? Tali pusat tu minta maaf ya, saya bukan doktor, tapi saya pernah dengar cerita yang tali pusat tu dia bagi makanan, oksigen dengan jadi satu lagi tak salah. Ada 3 perkara yang dia bagi. Minta maaf kalau saya salah. Dan benda tu dialirkan kepada kita. Allah SWT telah memilih nutrien yang bagus-bagus saja, betul tak? Yes, kepada kita. Ini semua yang Allah SWT apa kata? Qadarna. Precise. Kami choose precise untuk kamu. Itu maksud dia qada dan juga qadar. Bainakumul maut wa ma nahnu masbuqin. Itu maksudnya di antara kamu kematian. Sebabnya macam ni, ajar semua. Tadi kalau sperm tu salah yang masuk, Ashraf hidup mati. Betul tak? Dan kalau nak salah bagi masa dia dalam perut tu, Ashraf hidup tidak? Mati juga. Ada ajar semua. Kat situ, kamu tak ingat pun nikmat ni. Kata Allah SWT, the biggest problem, you all tak ingat nikmat ni. Dan disebabkan itu Allah SWT hari ini minta maaf lah. Mungkin dia bukan mungkin cerita balik benda yang paling besar, tapi kamu langsung tak ingat. Anak saya tengah saya sayang macam ni, dia tak ingat apa pun. Cuba ajar ingat apa yang kita buat masa kita 4 tahun. Tak ingat kan? Betul tak? Mana dia ingat? Saya paling jauh pun saya boleh track balik saya ingatan masa tadika. Itu je yang saya boleh ingat. Saya tak tahu lah ajar semua macam dia, tapi saya punya ingatan paling terror masa tadika. Tu pun kawan saya seorang kan, dia ambil saya punya makanan. Masa tu mak saya buat roti kan, saya bawa, dia ambil makanan saya geram, saya ambil simpan sekali atas atas atap. Lepas tu guru besar beritahu mak balik ke hotel buat. Sampai sekarang saya ingat ya. Tapi ini nak cerita bahawa kita ada banyak benda yang kita tak ingat, tapi benda tu best dan Allah SWT nak ingatkan kita. Itu yang pertama, nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
okay, ya. Dan kalau kami tak nak cus kamu, kami memang tak nak cus. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia menceritakan tentang kematian kita suatu hari nanti. Dan selalunya dalam tafsir mereka fokuskan yang second. Dia ceritakan ayat ini dari sudut konteks kematian. Bila dah sampai timing kamu pun meninggal. Tetapi sebenarnya puan-puan yang Allah SWT, dia bukan sekadar itu. Saya melihat dia lebih menceritakan tentang awal yang saya kita cerita tadi. Sebab ayat ini pairing dia dengan yang first, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Pairing hidup ni pula dia pairing dengan yang atas tadi, nun, ya. Ini yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala. Ala nubadila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ayat ini pun sama. Sekarang kita berada pada ayat 62. Nanti hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, bila kamu jumpa kami, roh kamu sama, tapi jasad kamu berbeza. Itu maksudnya ala an nubadila amsalakum. Kami akan badil. Badil ni ganti. Pernah dengar tak mak badal? Badan itu kan ialah tu diganti, ya. Dari itu konteks mat. Kami akan ganti amsalakum, perkara badan yang lebih kurang macam sekarang kata Allah SWT. Cuma jasad pada hari kiamat berbeza. Dia punya kekuatan. Kalau kamu ini ahli syurga, kami akan bagi kamu satu bentuk badan yang wow, Superman dengan super over. Sebab dia makan tak buang air, dia kuat, dia tak ngantuk, semua tak. Kalaulah dia masuk neraka pun badan dia powerful juga. Apa powerfulnya? Dia akan diberikan reseptor dah. Reseptor apa benda dah. Yang kalau kita cubit ni, kalau belajar sains, rasa sakit ni disebabkan ada something kat sini yang dia communicate dengan kepala cakap, sakit. Nama dia reseptor. Satulah lebih kurang yang kita bukan belajar sains, saya nak laju ni kan? Allah SWT akan bagi lagi banyak benda tu, ajar semua, supaya kamu pada muka lagi sakit. Dan lepas tu kalau benda tu dah rosak sebab kena makan dengan api neraka, kata Allah SWT apa? Kami akan ganti dan kulit baru, jangan risau. Dia sakit balik, all over again pada muka kau, kata Allah SWT. Macam takut tak? Takut. Puan-puan semua minta maaf, kita sekarang berada dalam ayat yang tu. Nanti masa syurga kita cerita balik best. Baik, walaupun alim tu menasyatal ula. Sekarang kita masuk ayat 62. Walaupun alim tu menasyatal ula falawla tazakkarun. Kamu sebenarnya telah mengetahui tentang bagaimana kamu ini diciptakan. But the problem is, falawla tazakkarun, kenapa kamu tak berfikir mendalam tentang perkara tersebut? Maknanya macam ni, yang saya cerita dengan puan-puan tadi, sebentar tadi cerita tentang air nani, tentang apa, sperm, whatever tu, puan-puan dah tahu ke belum? Dah tahu, that's why kita tak catat apa-apa kan, betul tak? Yes, sebab kita pun dah tahu. Sila puan-puan lagi tahu dari saya. Dan Allah pun cakap macam tu kat kita. Actually you know, kan you tak tahu, betul? But the problem is, apa benda yang kamu tak buat? Falawla apa? Tazakkarun. Benda tu yang kamu tak buat. Tazakkarun tu maksudnya zakaro kan? Zakaro ni bahasa mudah dia zikir. Zikir ni adalah sesuatu exercise. Ni kalau bila kita sebut zikir, zikir adalah satu exercise yang kita akan lakukan over and over again. Betul tak? Iaitu kita akan berzikir lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita akan buat banyak kali. So puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, tazakkarun dalam maksud di sini adalah Allah SWT minta, kamu dah tahu kamu ini dicipta dengan baik, dengan bagus, kenapa kamu tidak bersyukur? Kenapa kamu tidak keep mengingati diri kamu agar sentiasa bersyukur terhadap nikmat besar yang first kami bagi dahulu? Itu maksud perkataan tazakkarun. Dan bila digunakan perkataan tazakkaro, ia membawa maksud benda ni kamu kena buat over and over again, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, supaya kita berada sentiasa dalam keadaan apa? State of syukur. Ini yang paling penting puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kalau kita belajar tasawuf, ya, belajar tasawuf,
Guru-guru tasawuf banyak mengingatkan kita agar orang cakap macam mana kita sentiasa melaksanakan exercise zikir 10,000 kali, 20,000 kali salawat, 20,000 kali subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Why? Sebabnya mereka ini faham yang kita ini sangat mudah untuk bukan lupa, tapi kita sebut sebagai apa? Al-lupa. Bila kita lupa yang bersyukur, lupa Tuhan, otak ni pula dia macam ni tau. Dia bila dia lupa, dia bukan orang cakap dia tak ingat apa-apa, dia tiba-tiba ingat benda lah dia lain. Itu problem dia. Dan selalunya kita ingat apa perempuan yang mulia Allah SWT? Kalau tak ingat Tuhan, mulalah ingat Astro. Nampak tak? Dia mesti ingat benda tu. Mulalah ingat Shopee. Nampak tak? Mulalah ingat tu. Dia ingat benda-benda lah, benda lain. So kita sambung lagi. Perempuan yang dimuliakan Allah SWT, boleh sambung sikit lagi? Boleh ya? Baik. Muka surat yang sekarang yang kita sedang baca ini sebenarnya semuanya melibatkan nikmat. Allah SWT sedang menyatakan satu persatu nikmat yang paling besar. Allah SWT tak beritahu pun nikmat ada beg Gucci, kereta BMW. Benda tu kecil kata Allah SWT. Dia nak beritahu benda yang paling besar, yang paling kita problem, iaitu kita tak bersyukur. Yang tadi yang pertama, nikmat dalam arti kata Allah SWT suruh kita tengok nikmat dalam diri kita sendiri, bukan dari mana ya, mana nikmat kita yang terjadi. Tetapi seperti biasa manusia ni kadang-kadang bila diminta untuk renung diri sendiri, kadang-kadang dia tak sampai ke tahap tersebut. Dia tak boleh nak comprehend. Orang kata Allah SWT bantu bagi nikmat nombor 2. Nikmat nombor 2 ini para perempuan dimuliakan Allah SWT ialah nikmat yang ada betul-betul depan mata kamu. Tadi dalam diri, betul tak? Sekarang ni apa? Betul-betul depan mata. Cuba baca ayat dia 63 dan 64. Afara'aitum ma tahrusun. Kalau nikmat air mani itu kamu tak nampak lagi, tak apa, cuba kita tengok nikmat ada depan mata. Cuba kamu tengok. Kan afara'aitum pun maksudnya cuba kamu tengok. Betul tak? Afara'aitum ya, ma tahrusun. Apa maksud tahrusun? Ni problem orang hidup. Nikmat nombor 2 pun tak dapat rasa lagi. Sebab dia cakap macam ni, Ustaz, sekarang kami dah tak tanam dah sayur sawi. Kami buat tip, dia okey shopping mall pun. Betul tak? So nikmat menanam ni kita ada tak? Ada tak? Tak ada dah. Betul tak? Dah tak rasa dah best menanam. Perempuan semua ada tak rasa nikmat menanam? Saya ada rasa. Masa saya tanam dulu, sekolah kami ada buat projek lah tanam cili. Kan? Masa tu dibagi grup semua tanam cili. Saya ingat lagi cili yang grup kami buat berjaya mengeluarkan cili yang sihat. Dan kawan-kawan kita pokok yang tumbuh cili tak keluar. Aduh, betul tak? Jangan main-main kan? Pokok punya badan tapi buah tak ada. Ada yang keluar cili pula, tapi gugur di tengah jalan. Faham tak? Pet jatuh, tiba-tiba kita punya, wah cantik masuk tu makan cili tu, balik bawa rumah mak Allah potong makan kan? Padahal kita tak makan pun cili, tapi sebab cili kita tanam kan, dah so best 3 bulan tak tunggu, dia main-main. Betul tak? Nak senang tu kan? Puan pagi datang sekolah, masuk tu siram, letak baju siram, masuk tu rasa nikmat, dapat cili. Perempuan semua minta maaf kalau nak rasa ayat ni best, balik ni buat apa? Bila tanam cili. Sambil tanam cili nyiram tu ingat ni. Afara'aitum ma tahrusun, kata Allah SWT. Kau tak tengok kau macam mana tu seed yang kamu tanam. Ya, tahrusun tu maksudnya dia start dari seed kan? Apa seed? Benih kan? Benih kan? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Adakah kamu yang tanam ataupun sebenarnya kami yang tanam, kata Allah SWT. Maksudnya perempuan dimuliakan Allah SWT, dalam bab yang kedua ini pula Allah SWT nak mengingatkan kita nikmat makan. Sebab nikmat ni lah yang kita rasai tiap-tiap hari. Pajak ni kita makan, maknanya kan makanan kita ini semua datang daripada bumi. Betul tak? Haiwan tu pun datang daripada bumi, dia makan juga. Even apa yang kita tanam, whatever yang kita makan kejap ini, semua hasil daripada bumi. Semua perlu ditanam.
Dan bagi mereka yang pernah lah berkebun, whatever, kita mesti faham ayat ini. Sebab kita tahu bila kita sebut tentang nak menanam sesuatu, dia ada banyak faktor yang akan menyebabkan dia percaya ataupun tidak. Dia mengambil kira faktor angin, mengambil kira faktor di haiwan-haiwan binatang. Sebab proses pendebungaan siapa yang buat? Haiwan-haiwan tu kan, apa nama dia tu? Yang terbang-terbang tu lah. That's why ada pokok yang keluar durian, ada pokok yang tak keluar durian, betul tak? Yes. Maknanya banyak faktor yang penentunya siapa? Allah Azza wa Jalla. Banyak faktor, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sistem behind. Kalau kamu tanam satu pokok, kamu rasa kamu siram air, nanti pokok tu tiba-tiba keluar hasil, kemudian kamu boleh jual dekat jaya. Tak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak hidden factor, ada banyak hidden system kamu tak nampak. Udara bantu, soil dalam tu macam-macam, cangkir semua bantu, ya, kemudiannya binatang-binatang kecil lepas semua bantu. Di mana semua itu merupakan sistem yang kita boleh kontrol atau tak? Ya, kita kena kontrol. Yang kita boleh kontrol letak baju, letak air, itu yang kita boleh kontrol. Tapi ada banyak benda lain yang kita tak mampu nak kontrol, dan benda itulah yang Allah SWT bagi actually. Antum tazra'unahu. That's why Allah tanya kita, perempuan dengan Allah SWT, kamu ke yang tanam ataupun saya yang tanam? Faham tak, nampak tak sekarang maksudnya? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lepas tu Allah SWT cakap, law nasya' laja'alnahu hutuman fazaltum tafakkarun. Kalaulah kami nak, kalaulah kami dah geram dekat kamu masa kat dunia lagi, kami boleh dia cut semua benda tu. Itu maksudnya, ya. Lau nasya', kalau kami nak. Kalau kamu rasa kami ni jahat sangat, sebenarnya kami tak jahat pun. Kami saja je, kamu kat dunia ni kamu okey je. Masa kiamat pun kami balas. Sebab kalau kami betul-betul nak, kata Allah SWT, sekarang kamu dah teruk dah. Betul tak? Perempuan semua. Contohnya air kita sekarang ni. Kan air ni kita ambil air yang biasa, lepas tu kita masak. Betul tak? Bila dia masak, berapa darjah Celsius dia? 100 darjah Celsius. Tapi Allah SWT, kata ulama, dengan sifat kasih sayangnya, Allah SWT bagi keizinan kepada air. Wahai air, once kamu ini mencapai 100 darjah Celsius, and then kamu tidak dipanaskan, kamu boleh turun kepada berapa? 0 Celsius balik. Betul tak? Bayangkan kalau air kita panaskan 100 Celsius, tiba-tiba dia panik. Boleh minum tak? Mampu kita buat semua. Benda-benda ni lah kita tak fikir pun. Tapi inilah maksud dia iman, inilah maksud dia belajar tauhid. Semua yang berada di hadapan kita, kita boleh kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila dapat kait, keluar perasaan takwa. Dapat letakkan dia punya connection dengan Tuhan, baru senang nak keluar perasaan syukur. Kalau tak dapat connect, that's the problem. Problemnya apa? Ada ramai yang belajar agama tapi tak berubah-ubah. Sebab dia tak dapat nak connect dengan main objektif yang saya sebut tadi. Takwa, syukur. Dalam kes kita sekarang, itu yang kita nak belajar. Takwa dengan syukur. Cuba tengok lagi ayat dia. Laja'alna hutoman. Hutoman ni maksudnya keras. Keras apa? Ni yang saya buat ni apa? Yang saya tengah buat ni. Saya tengah crush benda tu, betul tak? Crush benda tu kan? Inilah maksud itu hutom. Hutom ni sebenarnya dia merupakan satu perkataan yang selalu orang Arab gunakan bila dia jalan atas apa nama dia? Dia jalan atas please count the words. Daun. Daun bila gugur, kalau kita pijak dia ada bunyi. Perasan tak? Perasan tak? Ya. Itulah hutom. Masa kita bijak dan dia berbunyi, itulah yang kita sebut sebagai apa? Hutom. Walaupun ini boleh Allah SWT. Masa kita bijak daun depan ni yang sedang gugur tu, yang krek ni, kan? Kita ambil kira ke setiap pijakan kita tu? Tak, kita berjalan je, betul tak? Dan kata Allah SWT, sebenarnya kami boleh layan kamu macam tu. Kami boleh hancurkan kamu. Dan masa kamu tengah terpekik, terlolong, teruk tu, kita tak kisah pun. Kami boleh buat. Dan Allah SWT kadang-kadang dia buat sikit. Perasan tak? Perasan tak?
Allah SWT ada buat sikit, tak banyak, sikit je. Contohnya perang dekat Syria. Betul tak? Saya tak kata Allah murka, tapi Tuhan boleh buat keras tu, tapi sikit kan orang sana teruk sebab kena bantai. Betul tak? Yes. Alhamdulillah kita tak kena apa-apa. Betul tak orang? Yes. Inna lamu ramun. Ini best. Oh, sikit lagi. Fazaltum tafakkahun. Ya, saya nak terangkan apa maksud tafakkahun. Tafakkahun ini, kita tengok apa maksudnya? Hairan. Hairan. Dalam tafsir lain, hairan dan tercengang. Dia saya kena belajar bahasa Arab pun dah buat, dan belajar bahasa Arab pun nampak tafakkahun ni. Kalau dalam grammar bahasa Arab, Allah SWT sebenarnya sedang menggunakan satu teknik. Dia sebenarnya teknik dia bercakap. Teknik itu dinamakan mutawa'ah. Ya. Mutawa'ah itu maksudnya dia tukar maksud, inflecting the meaning, tahu? Dia tukar maksud. Sebab perkataan tafakkahun itu diambil daripada perkataan fakaha. Buah-buahan dalam bahasa Arab maksudnya fakihah. Fakihah. Kalau perempuan semua peminat setia saya, dulu saya ada beritahu apa maksud fakihah. Kalau dalam Quran jumpa perkataan fakihah, buka tafsir yang kita ada depan mata ni, dia akan cakap buah-buahan. Tapi maksud sebenar fakihah adalah sesuatu bentuk makanan yang kamu tengok, kamu tak makan lagi pun, kamu baru tengok, kamu dah suka. Itu maksud fakihah. Macam tok durian, tepi jalan tu tak beli pun, tapi dah suka lah. Betul tak? Kalau suka durian, ni contoh je kan, whatever yang kita suka lah, ya, pegang dia belum makan pun, best. Itu maksud dia fakihah. Maksudnya sesuatu makanan yang kita tengok, dia boleh connect dengan kita punya emotion. Emosi dia apa? Suka. Sekarang ni Allah SWT cakap, kami gunakan perkataan sama, tapi maksud dia berbeza. Tafakkahun ni, kalau maksud gembira, lawan bagi gembira apa? Tak suka. Betul tak? Suka lawannya apa? Tak suka. Gembira lawannya apa? Duka ataupun sedih. Itu maksud tafakkahun. Tiba-tiba kamu rasa tak suka. Diambil daripada perkataan yang sama. Tafakkah ni maksud tepat dia adalah Allah SWT remove happiness daripada kita. Itu maksud tafakkahun. Apa maksudnya perempuan semua? Remove happiness daripada kita. Itu maksudnya. Baik, teruskan. Bila kita dah sedih, apa yang kita lakukan? Kita pun cakap kepada diri sendiri, ya Allah, teruknya saya. Betul tak? Dan itulah yang kita cakap, inna lahu ramun. Cuba tengok ayat 66. Inna lahu ramun. Apa maksud gharam? Apa? Menanggung kerugian. Minta maaf, memang lagi maksud dia tu. Sebab kalau rugi, khosarah. Mughramun ni maksud dia diambil daripada perkataan gharama. Gharama ni kalau perkataan sekarang, ni senang perkataan saya jumpa. Tahu penalti? Tahu denda? Itu lagi maksud mughramun. Kita akan rasa kami kena denda, dan denda tu pula tak setimpal. Itu dia denda. Itu mughramun. Maknanya kita kena, contohnya lah, kita kena bayar teks. Kita punya perkiraan kena bayar 10,000 tahun ni, contohnya. Tiba-tiba income tax datang, dia minta kita bayar 40,000. Itu maksudnya apa? Inna lamu ramun. Kami ni kena penalti, kena bayar income tax lebih banyak daripada yang kami sangka. Itu yang kita sedang rasa. Yes. Ya. Macam itu. Ya. Kalau rugi ni selalu dia beza antara rugi dengan kena denda tau. Ya, rugi ni selalunya kita associate dengan maksud benda tu ada tapi kita terlepas.
Betul tak? Alamak, rugilah hari ni tak dapat tengok cerita drama Korea. Kita dapat rasa rugi, tapi dia punya feeling dia tu tak deep sangat. Tapi bila sebut mughramun, ya, kena denda, dan denda tu pula tak sepatutnya kita kena. Alamak, kita rasa macam dah lah rasa rugi, keluar duit, rasa geram pun ada. Nampak tak? Dia ada banyak emotion dekat situ. That's why Allah SWT tak guna khasara. Allah guna perkataan apa? Mughramun. Bila kita dah rugi, tuan-tuan semua, kita dah rasa itu orang kena denda. Tengok apa Allah jawab. Ya Allah, setepek kita kena, tuan-tuan semua. Bal nahnu mahrumun. Gharama. Ya. Gharama saya kata tadi tu, kita meletakkan denda kepada seseorang. Ya. Gharama. Dia tukar-tukar dia punya bahasa Arab dia tu. Sekarang ni mughramun maksudnya kami rasa kami merupakan orang yang kena denda. Mughram itu maksud dia. Ya, ini kena belajar bahasa Arab lah. Dia punya pertukaran dia tu menyebabkan dia berlaku. Ya, contohnya lah, jalasa apa maksudnya? Duduk. Kalau kita sebut majlis apa? Satu perkumpulan di mana semua orang duduk. Itu maksudnya. Ya, ini kita belajar bahasa Arab lah, yang kita namakan sebagai ilmu tasrif. Dia tukar-tukar. Bahasa Arab ni bila tukar sikit, makna dia pun boleh berubah. Kau semua tahu kan? Bila kita baca bahasa Arab. Baik, boleh kita teruskan. Ya. Kata Allah SWT, kita rasa kita dah tahu kena denda ni. Allah SWT jawab macam minta. Bal nahnu mahrumun. Kamu sebenarnya bukan setakat kena denda, kamu berada dalam keadaan mahrum. Cuba tengok mahrum apa maksud dia? Hamper. Ya? Hamper. Quite okay. Yang tu makna dia quite okay. Mahrum tu maksudnya diambil daripada perkataan haram. Tahu haram? Haram ni apa? Bila kita sebut mahrum, mahrum tu maksudnya orang yang diharamkan. Ya, haram ni ialah satu benda yang kita tak boleh buat. Betul tak? Itu maksud haram. Dan bila sebutkan mahrum, mahrum adalah orang-orang yang ada banyak benda dia tak boleh buat. Senang cerita, dia kena sekat. Betul tak? Kata Allah SWT, kamu bukan kena denda satu yang kamu kena sekat terus. Kamu kena bayar denda, kamu tak boleh keluar negeri, kamu tak boleh nak meminjam, kamu tak boleh macam-macam, kamu tak boleh. Senang cerita, your condition right now is bankruptcy. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal nahnu mahrumun. Puan-puan yang mulia Allah SWT, kita berhenti baca. Ya, kita berhenti baca. Ada lagi dua tu, afra'aytum mimma alladhi dengan afra'aytum an-nar allati tu turun. Nanti kita akan cerita dalam kuliah kita lagi beberapa tahun nanti, insya-Allah. Maksudnya insya-Allah bulan depan, insya-Allah, ya. Tapi apa yang kita nak cerita, kalau kita faham surah Waqiah, dia menjadi satu surah yang akan memotivasikan kita. Sama ada kita ini akan lebih suka buat ibadah kerana termotivasi, ataupun kita lebih suka melakukan ibadah dalam keadaan kita ini dihambat sesuatu. Sebab dalam surah Al-Waqiah, sebenarnya ini merupakan conclusion yang saya akan beritahu last nanti masa habis. Tapi saya beritahu satu dulu, boleh ya? Surah Waqiah sebenarnya kita perlu faham ya, bahawa setiap surah yang Allah SWT turunkan kepada kita, dia mesti ada elemen carrot and stick. Tahu carrot and stick? Tahu perempuan semua? Kalau kita belajar psikologi, carrot and stick. Manusia ni kadang-kadang kita nak suruh dia datang dekat kita, ya, dia ada dua bentuk motivasi. Satu pushing motivation, satu lagi pulling motivation. Kadang-kadang kita tarik dia, kita bagi dia, nak ke tidak benda best ni macam saya tu lah. Abah bagi apa? Jam kan? Saya pun nak belajar kerja-kerja. Orang macam ni very good, ya. Tapi ada orang kita tawar dia macam-macam, tapi dia still malas. Orang macam ni selalu kita buat apa? Kita kena bagi stick. Tahu stick? Rotan. Baru dia berjalan. Perempuan ada tak anak macam tu? Ada tak anak yang senang bila kita bagi carrot, laju dia, betul tak? Ada tu kena bagi stick, betul tak? Yes, baru dia bergerak mandi. Kita macam tu walaupun dah rosak, kata Allah SWT. That's why kami sedang selikan syurga dengan neraka. Perempuan yang melihat Allah SWT, saya harap
Bila kita nak tingkatkan kemampuan kita beribadah, tolong kita jadikan carrot sebagai dia punya umpan motivasi, bukannya stick. Maksudnya jadikan cerita-cerita syurga sebagai penarik untuk kita lebih rajin buat amal ibadah, bukannya cerita-cerita tentang neraka. Baru kita rasa suka nak beribadah kepada Allah SWT. Sebab kita tak nak beribadah sebab takut, tuan-tuan semua. Kita nak beribadah sebab kita cinta. Mana yang kita suka? Pekerja yang datang awal sebab dia takut kena marah, ataupun dia datang kerja awal sebab dia memang suka bekerja? Mana kita suka? Yang datang awal mana? Sebab suka kerja, betul tak? Tuhan macam itulah. Dia suka hamba-hambanya yang bila dia buat ibadah bukan sebab dia fikir punishment, tapi sebab dia fikir apa? Saya ni memang sayang Allah SWT. Habis je kita. Saya ni memang buat ibadah malam ni sebab nak terima kasih kat dia. Hari ni baru saya tahu nikmat paling besar yang saya tak ingat pun apa-apa, iaitu masa mula-mula diceritakan saya. Nasib baik air mani tu yang bercantumnya siapa? Saya. Kalau orang lain dah tak nampak kita sekarang. Betul tak perempuan semua? So itu saja. Kita nak ucapkan, kita nak beribadah, kita nak puasa 6 whatever, sebab nak ucapkan tanda terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian sahaja tuan-tuan dimiliki Allah SWT. Kita berharap Allah SWT akan membantu kita untuk dapat merasai perasaan yang kita sebutkan tadi, iaitu perasaan syukur yang pertama, dan yang keduanya merasai perasaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap Allah Subhanahu Wa Taala pimpin hati kita pelan-pelan, supaya dengan apa yang kita buat, kita attend kuliah, kejap lagi kita semayang, kita beri puasa, hari ni ramai puasa kan. Kita harap semua itu dapat menuntun kita ke arah yang saya sebutkan tadi. Objektif kehidupan kita adalah mencapai takwa dan juga kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.